Silat. Silat adalah seni pertahankan diri sejak dahulu lagi. Mengikut Vincent Parnabbas, Muhammad Syafi dan juga Julina Marie Parnabbas, pada tahun 2015 mereka menyatakan bahawa silat sangat terkenal di seluruh Nusantara, khasnya di Kepulauan Melayu, terutama di Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Lazim kita ketahui, seni bela diri merupakan khazanah sesuatu kaum yang amat berharga dan kaum Melayu juga tidak terkecuali dalam melibatkan diri dalam seni bela diri yang tersendiri, iaitu silat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan pada hari ini silat tidak lagi mendapat sambutan atau kurang mendapat sambutan, terutamanya daripada golongan pemerintah, yang mana mereka sepatutnya menjadi tunggak dalam usaha untuk memelihara kesenian silat kita. Mereka memberi alasan bahawa terdapat unsur-unsur khurafat di dalam silat. Tambahan pula, dalam kesedaran pembangkitan Islam di negara kita pada hari ini, ramai guru-guru aliran yang telah menentang dan juga membuang ajaran yang dilihat sebagai bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti jampi serapah dan juga pemujaan makhluk dan lain-lain. Mungkin ramai masyarakat kita pada hari ini yang tidak tahu atau tidak mendapat maklumat yang lebih berkenaan silat. Akan tetapi, Persatuan Silat Malaysia, Persatuan Silat Kebangsaan Malaysia iaitu PERKASA, telah membawa banyak kemodenan yang kita tidak ketahui ke dalam dunia silat pada hari ini. Dan yang pasti, silat akan sentiasa menjadi warisan dan juga nama jati diri orang Melayu. Silat yang berasal dari Pulau Sumatera telah tersebar ke seluruh pelosok Nusantara, termasuklah negara kita Malaysia. Akan tetapi, silat pada hari ini adalah silat yang telah diadaptasi dari versi silat yang asal. Ia adalah amat penting untuk kita membezakan pencak silat dan juga silat di mana pencak silat adalah seni bela diri di Selangor dan silat adalah seni bela diri yang diamalkan masyarakat kita dari turun-temurun. Pencak silat lebih banyak memilih nilai budaya yang luas seperti seni, falsafah hidup, nilai rohani dan juga pendidikan karakter. Seni tari halus ini digunakan sebagai persembahan dalam sesuatu majlis keramaian. Malah hampir setiap aliran mempunyai tari sembah, termasuklah aliran yang tidak mempunyai bunga. Tari sembah ini diperkenalkan untuk memperkenalkan diri dan aliran yang dipelajari. Dalam situasi pergaduhan, permulaan langkah dari tari sembah atau sejurus daripada bunga perlihatkan jika pesilat mengenali rakan sealiran, memungkinkan keadaan berakhir dengan perdamaian maaf-maafan. Mengikut huraian Anwar 196, ada pula pengkaji yang melihat bahawa silat ini adalah sebagai seni pencak silat dengan memberikan maknanya sebagai gabungan ilmu seni atau boleh dikenali sebagai keindahan gerak dan bela diri. Silat Malaysia adalah lebih kepada silat yang dikenali sebagai olahraga dan seni mempertahankan diri. Seterusnya, pada zaman dahulu kala, kekuatan tidak diukur dari canggihnya senjata. Akan tetapi, kudrat yang digunakan sebagai kayu ukur dalam menilai kekuatan seseorang itu. Silat juga dikenali sebagai sistem pertahanan diri yang banyak menggunakan kuncian, sama ada kunci urat saraf atau anggota tubuh. Akhir sekali adalah istilah kunci mati adalah sinonim dengan silat. Saya ingin menerangkan tentang senjata Jawa lama yang sering digunakan oleh pesilat di luar sana adalah terdapat 15 jenis senjata, iaitu yang pertama sekali keris, badik, kerambit, pedang, parang, lading, tumbuk lada, tepi, tongkat, tembong tombak, cindai, kapak, sabit dan sundang. Bagi silat yang tidak menggunakan sebarang senjata, maka pengajaran mereka akan menumpukan 100% perhatian kepada pertempuran tangan kosong. Bermaksud mereka akan bertempur tanpa
senjata. Mengikut Azhar 2015, asal-usul silat sukar dijejaki dan dipercayai berusia ribuan tahun. Ia digunakan sebagai sistem pertahanan bagi kerajaan Langkah Sukar, Champa, Srivijaya, Melaka, Aceh dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Silat tidak boleh dituntut sebagai hak milik warisan sesebuah negara kerana sejarahnya meliputi keseluruhan Nusantara. Alif 2009 menyatakan bahawa silat tersebar sepanjang Nusantara Melayu sejak abad ke-7 Masihi lagi. Selain itu, menurut Hasni Mizan Ishak dan Gaddafi Hanafiah 2019, sejumlah 446 jenis silat dicatatkan bernaung di bawah Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia iaitu Pesaka. Apabila Islam disebarkan sepanjang Nusantara abad ke-14, ia diajar di samping dengan silat. Selain seni bertarung dan tarian budaya rakyat, silat kemudian menjadi satu latihan rohaniah. Dalam amalan sekarang, pengajar atau guru silat digelar sebagai guru latih dan seseorang yang mewarisi aliran sesuatu perguruan digelar sebagai guru utama aliran itu. Dan kebanyakan guru silat kini menolak gelaran Maha Guru kerana bagi mereka ada perkataan Maha di situ yang hanya sesuai untuk digunakan kepada Tuhan, dan ini menepati perwatakan guru silat yang kebiasaannya gemar menyembunyikan kemahiran mereka dan amat merendah diri. Itu pesilat senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia silat ini sebagai pengajar ataupun menyembunyikan kemahiran mereka yang berkemahiran tinggi, dan ada antaranya mewarisi beberapa aliran yang telah hilang, digelar sebagai guru tua dan amat dihormati oleh orang ramai. Pesilat yang mempunyai tahap silat yang tinggi digelar sebagai pendekar. Hal ini demikian kerana mereka lebih selesa digelar dengan nama panggilan tersebut, dan walau bagaimanapun mereka berjaya membuat silat ini sebagai satu warisan yang perlu kita hargai dan pelihara pada zaman kini. Hal ini kerana mereka telah bersusah payah untuk sampai ke tahap yang tinggi demi memartabatkan seni pertahanan silat ini untuk orang lain. Dengan itu, mereka juga tahu untuk membezakan status mereka dan tidak sama sekali menggunakan gelaran Maha tersebut kerana itu juga adalah perbuatan yang syirik di dalam agama Islam. Hal ini juga telah menunjukkan bahawa mereka telah menghormati juga agama Islam dan tidak menggunakan gelaran Maha tersebut kerana itu adalah perbuatan yang syirik di dalam agama Islam. Pada 2018, Zainal memberi huraian bahawa pada tanggal 6 Februari 1978, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah mengadakan pertemuan besar antara 4 pertubuhan silat terbesar di Malaysia, iaitu Seni Silat Gayung Patani, Malaysia, Silat Seni Gayung, Malaysia, Seni Silat Lincah, Malaysia dan Seni Silat Cekak, Malaysia, yang bertujuan untuk merealisasikan penubuhan Majlis Silat Negara. Pada 23 hingga 24 hari bulan September 1979, ketika Sukan Asia Tenggara ke-14, IPSI telah memperkenalkan olahraga pencak silat yang dihuraikan oleh Siti pada tahun 2019. Peraturan pertandingan ini telah disusun pada tahun 1973 menurut Muazzam pada tahun 2018. Berdasarkan data pada tahun 1975, KKBS jenis dan aliran silat dalam tiap-tiap negeri di Malaysia sekitar 464 kelompok silat yang merangkumi 265 jenis dan lebih dari 100,000 orang ahli di setiap negeri ini. Pergerakan silat terbahagi kepada bunga yang sesetengah perguruan menganggapnya sebagai pergerakan seolah-olah tarian. Ia juga digelar sebagai seni atau tari. Tetapi sebenarnya langkah untuk memusatkan tenaga atau mengumpul tenaga atas tubuh badan seorang pesilat dan buah pukulan atau buah pukul. Bagi mereka yang tidak pernah melihat silat, seni silat ataupun seni bertahan diri ini, silat barangkali kelihatan seperti sejenis tarian. Ya. Namun, terdapat aliran yang hanya mempunyai buah seperti silat cekak,
dan buah bentaian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Syazah Batrisha. So, untuk refleksi, apa yang saya belajar daripada melakukan kajian ini? Pada pendapat saya, apa yang saya dapat ialah silat merupakan jati diri orang Melayu. Jadi, siapapun kita, kalau kita orang Melayu, kita kena berbangga dengan silat. Janganlah kita rasa benda tu kolot, janganlah kita rasa benda tu tak trendy. Sedangkan itu adalah kita, itu adalah sebahagian daripada kita. Kita akan bawa benda tu ke mana-mana. Tak kisahlah kita orang Melayu atau orang Cina atau orang India, kita akan mempunyai kesenian kita sendiri. Jadi kita perlu berbangga. Okey, apa yang saya dapat pelajari daripada kursus ini ialah pertama sekali, mempelajari seni silat mempertahankan diri adalah sangat baik untuk diri kita supaya kita dapat mempertahankan diri kita dan orang di sekeliling kita. Seterusnya, golongan remaja khususnya digalakkan untuk mempelajari seni mempertahankan diri supaya dapat melindungi diri sendiri daripada ancaman bahaya. Selain itu, silat juga dapat membentuk pembentukan jati diri serta minat terhadap dunia silat. Akhir sekali, seperti yang kita semua tahu, seni silat ialah warisan bangsa di Malaysia. Terima kasih. Nama saya Arabella Lawrence Anthony Sun. Okey, bagi pendapat saya adalah apa yang saya pelajari daripada silat ni amatlah penting kepada setiap individu untuk mempelajarinya kerana jika berlaku kecemasan, kita boleh menggunakan seni pertahanan diri ini untuk mengelakkan diri kita daripada cedera ataupun menjadi mangsa penjenayah. Pada masa yang sama, kita boleh memberi ilmu tersebut yang kita pelajari kepada orang lain untuk pelajari silat juga. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, saya mendapati bahawa seni pertahanan diri ini iaitu silat banyak mengajar kita dari sudut moral maupun agama. Dan saya juga percaya seni bela diri ini amat penting bagi kita semua dan sekaligus dapat memelihara seni bela diri ini supaya tidak dimabuk usia. Hal yang demikian yang telah membuktikan bahawa silat ini merupakan seni pertahanan yang cukup terkenal pada zaman dahulu. Oleh itu, kita sebagai generasi muda ataupun generasi kini sewajarnya memanfaatkan seni bela diri ini dan mempraktikkannya supaya tidak hilang di telan zaman. Silat ini juga merupakan ilmu pertahanan diri yang berguna kepada kita, terutamanya pada generasi-generasi akan datang dan seterusnya. Pada pandangan saya, kita seharusnya memaparkan kepentingan dan kehebatan seni silat sebagai seni pertahanan diri dan sekaligus memartabatkan ilmu tersebut.